أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab Huraian Hadis Geoeskatologi. Hadis-hadis akhir zaman yang dihuraikan mengikut kedudukan geografi. Kita berada pada bab yang keempat daripada bahagian zon timur. Bab yang menceritakan mengenai satu lokasi yang dinamakan sebagai India. Muka surat 257. India merujuk sebuah negara yang berada di Asia Selatan ataupun subkontinen. Tengah Asia. Di tengah-tengah Asia tu kita akan melihat ada satu peta yang dinamakan sebagai Asia. Negara tersebut memiliki kepadatan penduduk kedua tertinggi di dunia dan keluasan tanah ketujuh terbesar di dunia. Dibahagikan secara negara. Negara yang menduduki tempat pertama paling ramai manusia adalah di China. Yang kedua adalah India. Berkongsi sempadan dengan Pakistan di sebelah barat, China dan Nepal di sebelah utara, serta Bangladesh dan Bhutan di sebelah timur. Manakala di sebelah selatan ni adalah Laut India, Lautan Hindi. Dari segi sejarah, India ataupun Hind, mengikut terma Arab. Orang Arab dipanggil Hind, dia tak panggil Ind. Dia panggil Hind, dia tambah huruf Hamzah bagi menyebut tentang India. Berasal daripada kaum yang mula membangunkan tamadun di lembah Indus di kawasan antara Afghanistan dan Pakistan. Seperti yang kita selalu sebutkan, tamadun-tamadun awal manusia ni dia bermula di kawasan-kawasan sungai. Dan ada sungai di India sebenarnya di lebih dekat dengan peta Pakistan dan Afghanistan hari ini. Di situlah tamadun awal bangsa India bermula. Dipanggil lembah Indus di sana. Tamadun pada zaman Nabi SAW, tamadun yang hebat di kawasan terbabit dikenali sebagai Mohenjo-daro dan Harappa. Ini pada waktu Nabi hidup, waktu Nabi ada. Di sana dikenali tamadun lembah Indus itu sebagai tamadun Mohenjo-daro dan Harappa di lembah berkenaan. Ia kemudian dibuka oleh umat Islam pada dinasti Umayyad, dilambat sikit berbanding tanah Rom dengan tanah Parsi. Sebab tanah India ni nak kira jarak dia agak jauh. Kalau nak pergi ke India daripada tanah Arab, dimelintasi tanah Parsi dulu. Lepas pada tanah Parsi itulah baru sampai ke tanah India. Kena sampai ke Khurasan, Asia Tengah dulu. Barulah sampai ke lembah Indus ini. Ini dibuka pada dinasti Umayyad di tangan Panglima Muhammad Al-Qasim. Adapun India yang dikenali hari ini, itu India yang kita cerita tamadun awal dululah. Maknanya kita cerita tamadun awal India itu adalah bermula di peta Pakistan dan Afghanistan. Bukan tanah yang India hari ini. Adapun India yang dikenali hari ini berpusat di Delhi.
dibuka pada dinasti Ghauri, abad ke-13 Masihi. Jadi dinasti Ghauri ni Sakibaki dinasti apa nama ni? Dinasti Khan yang telah memeluk Islam selepas pada tu. Ini tahun apa ni? Delhi dibuka. Kalau ikut dulu bila Islam masuk ke tanah India, tamadun dia start di kawasan sebelah Pakistan. Kemudian Islam lah yang membuka dinasti baru dinamakan sebagai dinasti Ghauri di Delhi pada abad ke-13 Masihi. Sebagaimana yang dinyatakan, tamadun Mohenjo-daro dan Harappa merupakan tamadun yang tinggi. Dia bukan calon-calon tamadun juga, walaupun kita lebih kenal tamadun awal dulu macam tamadun Rom dan Parsi. Tapi dia juga merupakan tamadun yang tinggi. Sekelas-kelas tamadun macam boleh digambarkan seperti tamadun Mesir purba dulu juga ada kemajuan tersendiri yang boleh dibanggakan. Bahkan antara kaum bertamadun terawal dunia, kira-kira milenia ketiga sebelum Masihi, kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi, mereka sudah memiliki tamadun. Orang Arab sangat teruja dengan ketamadunan dan budaya India. Orang Arab ni dia kagum dengan tamadun dan budaya India sehingga menamakan diri dengan Hindi, Hindun dan sebagainya. Yang kita aja jumpa orang Arab ni, dia ada nama Hindi, dia ada nama Hindun. Ini tu nama-nama yang merujuk kepada India tu sendiri. Kerana mereka ni sangat teruja dengan tamadun yang ada di India. Dan mereka suka dengar apa nama ni, ilmu-ilmu, suka dengar maklumat-maklumat yang datang daripada India. Mereka amat berbangga dengannya. Sehingga memberi nama kepada keturunan-keturunan mereka dengan nama-nama yang merujuk kepada India. Antara pengaruh tamadun India terhadap peradaban manusia adalah sistem penomboran yang ada hari ini. Sistem nombor yang kita guna ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 termasuk nombor Arab tu. Tulisan-tulisan tu dan sistem tu sendiri sebenarnya dikenali seawal tamadun lembah Indus ini. Itu antara jasa ataupun sumbangan tamadun terhadap manusia. Kita kena faham dan sedar bahawa manusia ni Tuhan ciptakan inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya Allah ciptakan kamu manusia ni daripada lelaki dan perempuan, dan Tuhan jadikan bersuku kaum dan berpuak-puak. Kadang-kadang kita pelik sebab apa? Tuhan jadikan kita ni, tak jadikan kita ni sebangsa saja. Semua kulit putih belaka, semua hidung macung belaka, semua sama belaka. Kenapa perlu dibeza-bezakan? Kerana perbezaan inilah yang membawa kepada kepelbagaian kemahiran. Perbezaan inilah juga membawa kepada kesesuaian iklim di tempat masing-masing. Perbezaan inilah juga yang menyesuaikan kita dengan sumber-sumber hidup yang ada di situ. Jadi dengan kepelbagaian yang kita ada ni, ada orang yang pandai benda ni, ada orang yang pandai benda ni, yang pandai benda ni. Akhirnya bila kita bersama, itulah Tuhan kata lita'aruf, supaya semua kaum-kaum ni berkenalan dan bertukar kemahiran, bertukar teknologi, bertukar kepandaian dalam bidang-bidang untuk memajukan lagi manusia. Daripada India kita ambil penomboran. Daripada tamadun Babylon kita ambil architecture. Daripada tamadun-tamadun yang pelbagai kita boleh ambil bermacam-macam. Dan Islam tidak menafikan budaya-budaya dan tamadun-tamadun yang datang daripada mana-mana bangsa pun, asalkan tidak bercanggah dengan garis panduan syarak. Bahkan sekiranya benda tu tidak bercanggah, kita orang Islam lebih layak untuk mengambil hikmah kebijaksanaannya. Al-hikmatu dalatul mu'min. Nabi kata, hikmah kebijaksanaan itu
umpama barang tercicir milik orang Islam. Mana-mana kita jumpa, kita bagi orang Islam lebih berhak untuk mengambil. Bangsa India yang berasal dari lembah Indus berkembang jauh sehingga ke ufuk timur. Selain Delhi, mereka membuka banyak lagi penempatan-penempatan baru melewati Delhi, Bengal, Nepal, Sri Lanka, Arakan, malah ke tanah Melayu. Jadi bangsa kalau trace bangsa awal, bangsa India ni sebenarnya migrasi awal-awal dulu daripada Afrika, daripada keturunan Sam bin Nuh yang kita sebut sebelum ni. Lepas berlaku banjir besar, semua manusia dimatikan, pengikut-pengikut Nabi Nuh yang naik kapal pun semua tidak melahirkan keturunan. Hanya Nabi Nuh je yang melahirkan 3 orang anak, Sam, Ham dan Yafith. Ham ini dia melahirkan bangsa berkulit hitam. Bangsa berkulit hitam. Bangsa berkulit hitam ni awalnya berkembang biak di kawasan Afrika. Kemudian kalau kita baca sejarah peradaban manusia ni berlaku migrasi beberapa kali. Sebab bencana alam, gempa bumi, tanah runtuh, cuaca yang melampau yang menyebabkan orang berpindah. Antara orang Afrika dia berpindah ke subkontinen ni. Dia berpindah ke lembah Indus. Lalu sebab itulah di sana ada orang-orang yang berkulit hitam. Kemudian dia berasimilasi dengan kaum Yafis. Kaum Yafis ni, Yafis bin Nuh, keturunan melahirkan keturunan Asia, bermuka bulat, bermata sepek. Kemudian berasimilasi lah. Lalu wujudlah kaum yang dinamakan sebagai India. Jadi dia start daripada lembah Indus, kemudian kaum India juga berlaku juga migrasi demi migrasi bagi mengelakkan kepadatan dan kekurangan bekalan. Dulu dia tak ada kilang-kilang macam hari ni. Dulu tak ada teknologi-teknologi yang boleh untuk tanam padi setahun 2-3 kali. Waktu dulu hasil-hasil tanaman sangat terhad. Jadi perlukan tanah yang luas untuk menanam, untuk cukup ke orang. Dulu tak ada jenis hidroponik lah apa sebagainya tu. Yang menyebabkan orang ni dia kena ada tanah-tanah luas seorang-seorang. Bila ramai sikit orang duduk lembah Indus, dia bergerak lagi ke arah yang lebih timur. Bergerak lagi, itulah kita tengok. Lepas dia buka lembah Indus, buka Delhi, buka Bengal, Nepal, Sri Lanka, Arakan, malah sampai ke tanah Melayu. Terdapat teori yang mengatakan bahawa keturunan India merupakan keturunan induk pentas Sunda sebelum berasimilasi dengan penduduk sekitar sehingga melahirkan Bani Jawi ataupun Melayu. Sebab tu baru ni ada timbul polemik. Bangsa Melayu ni berasal daripada India. Orang kita marah sangatlah. Tapi tu sekadar teori. Kita boleh nafi, kita boleh tu. Tak ada benda yang sahih macam Al-Quran hadis. Tapi teori tetap ada. Bukan kita nak kata betul, nak kita salah. Tapi ada pandangan yang menyebut berkenaan dengan perkara tersebut. Cuma bila asal apa ni dia, tapi berasimilasi dengan orang asal, orang asli kawasan ni, proto Melayu dia panggil. Bila berasal, berasimilasi, lalu akhirnya lahirlah Bani Jawi yang dikenali oleh orang Arab ataupun kita panggil Melayu lah pada hari ini. Itu salah satu teori lah. Ada teori lain yang kata daripada Parsi, ada yang kata daripada Asia Tengah dan macam-macam lagi lah. Asal mari macam mana ni. Sebab kita kena titih. Semula penduduk asal dunia ni dia mesti start dengan Nabi Nuh. Nabi Adam dululah. Nabi Adam. Kemudian lepas berlaku banjir besar tu yang tinggal keturunan Nabi Nuh. Maka nak tahu asal-usul Melayu ni, dia kok mana pun dia mesti kembali kepada Nabi Nuh. Sama ada melalui Yafith, Sam dan Ham. Jadi itu antara teori-teori yang boleh kita sebutkanlah. Nabi SAW menyatakan tentang India. Nabi sebut, kita bawa cerita tentang India ni sebab Nabi ada sebut tentang akhir zaman berkenaan India. Nabi kata, "Isabatan min ummati ahrazahumallahu minan nar."
Isabatun taghzu al-Hinda wa isabatun takunu ma'a Isa bin Maryam alaihi assalam. Dua pasukan daripada umatku yang akan dipelihara daripada api neraka. Nabi kata ada dua. Di kalangan umat aku, dua pasukan. Tuhan akan pelihara daripada api neraka. Pasukan yang memerangi India. Dan pasukan yang bersama Isa bin Maryam alaihi salam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi bila Nabi sebut ada tentera yang akan memerangi India, waktu Nabi sebut ni, jangan kata India. Parsi pun belum berjaya ditawang lagi. Nak pergi ke mana? Ke India kalau tidak melintasi Parsi. Tapi Nabi sebagai hamba Allah yang optimis, Allah bukakan maklumat perkara yang akan datang, yang akan berlaku. Nabi nak beritahu bahawa orang Islam akan sampai ke perbatasan India. Bahkan hari ni bukan sampai perbatasan India je. Sampai ke timur jauh, Far East. Tak ada timur yang paling jauh sekali, melainkan tepat disebut negara matahari terbit, Jepun. Kalau pergi lagi lautan Atlantik dah tak ada. Sampai situ Islam. Dan menariknya, orang-orang Jepun ni, dia walaupun komuniti Muslim dia kecil di sana, dia banyak ambil manfaat daripada kemajuan agama Islam di Malaysia. Antaranya dengan kaedah pencerapan yang menentu takwim. Hisab takwim kita ni, dia ikut kita. Kalau kita umur raya hari Senin, dia ikut hari Senin. Kalau kita umur hari Ahad, hari Selasa, dia ikut hari Selasa. Dia tak ada kepakaran tu, tapi dia mengiktiraf. Dia sudah evaluate, dia tengok kita ni, apa yang kita buat ni memang sangat bersistematik, maka dia ikut kita lah. Dia ikut kita. Dia isytihar hari dia ikut. Islam sampai ke sana. Nabi sebut ni waktu Islam dok sapa, dok buka habis lagi Parsi. Walaupun perang antara Islam dan India telah berlaku di zaman awal Khilafah Umayyah, namun ramai ulama berpandangan bahawa peristiwa peperangan Islam terhadap India sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW hanya akan berlaku di akhir zaman, di masa dekatnya tempoh Nabi Isa AS turun ke bumi. Zaman Umawi, macam kita cerita tadilah, di tangan Muhammad Al-Qasim dibuka lembah Indus. Tapi bila ulama membacakan hadis riwayat Imam Nasa'i tadi tu, ramai yang berpandangan perkara ni akan berlaku di akhir zaman. Kerana Nabi yang pertamanya sebut beriringan dengan satu pasukan lagi yang akan muncul hanya di akhir zaman. Iaitulah pasukan yang akan bersama Nabi Isa bin Maryam. Merujuk kepada hadis-hadis yang lain, Nabi Isa bin Maryam ni akan turun kembali ke bumi di akhir zaman bagi membunuh Dajjal. Itu akan berlaku ujung dunia kayak gini. Akan berlaku, tak berlaku lagi. Hujung dunia dah ujung dunia, kita pun sudah hujung. Mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 2-3 tahun akan datang, wallahu alam. Tapi itu yang ulama berzaman percaya. Bukan hak dimaksudkan dengan Khilafah Umayyah tu. Perkara ni dikuatkan oleh pelbagai hadis lain. Selain daripada mafhum hadis tu sendiri, dia dikuatkan lagi dengan hadis-hadis yang lain. Antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghzuwanna al-hinda lakum jaysh yaftahu Allahu alaihim hatta ya'tu bimulukihim mughallalin bis-salasin yaghfirullahu dhunubahum ayansarifuna hina yansarifun fayajiduna ibna Maryam bisyam. India akan diperangi oleh satu pasukan tentera yang akan dibuka di tangannya negara tersebut. Sehingga mereka berjaya menangkap raja-raja mereka dengan belenggu rantai. Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Selepas itu pasukan ini meninggalkan mereka. Ketika meninggalkan itu,
pasukan tersebut mendapati Nabi Isa bin Maryam sudah berada di Syam. Hadis riwayat Ishaq dan Nu'aim. Jadi, kalau kita faham juga hadis ni, dia lebih kurang sama dengan hadis yang serupa. Dia dikaitkan tentera yang akan memerangi India ni dengan tentera yang dipimpin oleh Nabi Isa bin Maryam. Cuma hak tadi tu Tuhan sebut dua tentera ni dipelihara daripada api neraka. Secara umum. Hadis yang kita baca yang kedua ni, hadis yang lebih bersifat penceritaan lagi. Habis cerita, India akan diperangi oleh tentera yang akan Tuhan bukakan di tangan. Maknanya tentera ni akan berjaya berperang. Bukan sekadar memerangi India, tapi berjaya membuka India. Supaya kembali ke tangan Islam. Dan bukan itu sahaja. Mereka berjaya menawan raja-raja. Berjaya menawan pemimpin-pemimpin yang ada ketika tu. Kalau zaman Nabi disebut mulukihim ni, sebab zaman dia tu memang bangsa-bangsa lain dia guna sistem monarki. Dia tak ada presiden, dia tak ada Perdana Menteri. Kalau ada Perdana Menteri pun bukan Perdana Menteri berkuasa penuh macam kita hari ni. Dia ada raja pula atas dia. Jadi maksud raja tu adalah pemimpin tertinggi lah. Kalau pemimpin tertinggi tu presiden, dia termasuk sekali maksud dalam ni. Ketika meninggalkan itu, pasukan tersebut jadi lepas pada dia tak berjaya tawan raja-raja India ni, dia berjaya pula mengislamkan raja-raja ni. Membuatkan raja-raja ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ni masuk Islam. Mereka bertaubat, mereka masuk Islam. Kemudian selesai kerja pembukaan kota India ni, mereka berlari. Itulah sifat orang Islam. Kita berperang, kita berjihad, berjuang, bukan nak mendapatkan hasil kemenangan tu. Kalau kita faham roh perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW juga para sahabat, orang yang berjuang ni, lepas dia berjaya buka kota tu, ada 2-3 orang je yang mungkin duduk situ. Kebanyakannya akan terus pergi buka hak lain pula. Dia tak ada lah berebut. Akulah hak berjuang sehingga memenangkan tempat ni. Patutnya jawatan JPKK boleh kaku. Akulah hak teruk sekali waktu belum menang itu. Tak patut orang lain naik jadi bahagian ni. Dia baru jadi kecil hati. Sahabat-sahabat tak begitu. Kalau tengok Tariq bin Ziyad, tengok Khalid bin Al-Walid, tengok Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, mereka pejuang sejati. Mereka tak semestinya orang yang berjuang di medan perang ni kena jadi ahli politik belaka. Kita duduk dalam perjuangan kita hari ni pun begitu. Ada hak memang ditugaskan untuk hadap. Contoh kita hadap ini hadap pilihan raya. Dia memang pakar bab pilihan raya, bab keping apa-apa. Tapi belum tentu dia pandai bab pentadbiran. Jadi jangan atas alasan kita ni hak berjuang lama apa sebagainya, patut beri ke kita. Jadi kalau kita faham konsep yang sebenarnya, bagaimana Islam ini, dia tidak berfungsi sebegitu. Walaupun tak ada masalah, ada je orang berjuang macam Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, juga panglima-panglima perang. Lepas pada pembukaan, dia memerintah, itu tak ada masalah. Tapi tidak menjadi syarat. Kita jangan kata apa yang dibuat tu salah kalau tidak latih orang yang berjuang sebelum menang dalam jawatan-jawatan selepas menang. Jadi itu kita kena clear. Jadi pejuang-pejuang di India ni lepas pada raja-raja tu bertaubat, dia tinggal balik. Hak pentingnya Islam terlaksana. Raja-raja telah Islam ditinggalkan, raja-raja telah Islam mereka balik kembali. Balik ke mana? Dia balik bersama dengan nak cari Imam Mahdi. Sebab orang Islam pada ketika zaman ini dia perlu untuk bersama dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi lah yang mengutuskan dia nak kena balik semula ke tempat dia masing-masing nak berjuang. Antaranya Imam Mahdi utus pergi ke India. Bila selesai urusan di India, dia balik.
Itu disebut dia mendapati bahawa Nabi Isa bin Maryam telah berturun, telah bersama dengan Imam Mahdi di Syam. Ini kita baca kisah dululah. Nabi Isa turun ketika Imam Mahdi nak sembahyang subuh dan sebagainya. Jadi mereka mari ni waktu tu dah. Boleh jadi mereka berbai'ah dulu kepada Imam Mahdi, kemudian Imam Mahdi utuskan dia ke sana, ataupun dia mendengar berita Imam Mahdi telah dibai'ah, lepas dia berjuang selesai di tempat dia, baru dia nak pergi bai'ah, tiba-tiba Nabi dia pergi, waktu tu Nabi Isa telah berturun, lambat sikit. Tapi tak, maknanya tetap dikira lah selagi dia memberi bai'ah. Walau bagaimanapun, ulama berbeza pandangan dalam menentukan suku manakah India yang dimaksudkan, kerana etnik yang berasal daripada lembah Indus sangat banyak. Termasuklah Melayu sendiri. Nak cerita, nak titih tentang bila Nabi sebut India, apa yang dimaksudkan dengan kefahaman waktu zaman Nabi itu lembah Indus tu lah. Maka bila diserang India ni, India bahagian mana? Itu yang satu. India Indus tu, ataupun India yang telah dibuka kemudian. Delhi ke, Nepal ke, Bengal ke, Sri Lanka, Arakan ke. Ataupun dari sudut keturunan. India ni pun banyak keturunan dia. Kalau kita pergi ke India tu, akan contoh kita hari ni, orang India di Malaysia ni cakap Tamil. Dia ni macam-macam bahasa, ada Telugu, Malayalam, apa lagi. Salah satu je bahasa Hindustan tu. Kalau kita guna bahasa Hindustan ni, salah satu sahaja bahasa kita tengok dalam movie-movie Bollywood tu. Jadi banyak lagi. Keturunan dia sangat banyak. Bahkan dikaitkan termasuk orang Melayu sendiri. Mengaitkan India dengan Melayu agak berasas. Kerana Melayu juga datang dari keturunan Qantura yang disebut dalam hadis akhir zaman yang lain. Kalau kita rujuk bab Qantura, kita baca dah sebelum ni, keturunan salah seorang isteri Nabi Isa disebut sebagai Qantura. Ada dalam tarikh At-Tabari benda ni. Walau bagaimanapun, sekiranya difahami mengikut lokasi waktu hadis dinyatakan zaman Nabi SAW, sudah tentu yang dimaksudkan adalah Afghanistan dan Pakistan sekarang, termasuk barat India. Kawasan ini menjadi medan perang sedara dan perang proksi zaman berzaman. Kalau kita nak spesifikkan kepada India pada zaman Nabi adalah lembah Indus. Dan lembah Indus hari ini di kawasan itulah Afghanistan, Pakistan termasuk sebahagian barat India. Kawasan tu yang etnik majoriti di sana adalah etnik Pashtun. Etnik Pashtun ni dia paling ramai di Afghanistan. Dia juga ramai di India, dia ramai di Afghanistan, dia ramai juga di Pakistan, dan ada juga di barat India. Kaum Pashtun ni kaum yang sangat ramai lah. Dah ceritanya. Antara kaum Pashtun yang terkenal hari ni nak berjuang di Afghanistan ni, Taliban. Taliban ni adalah sebuah gerakan yang digerakkan oleh kaum Pashtun di sana. Sebagai maklumat sampingan, pada era kolonialisasi, India termasuk di antara wilayah Empire British yang menjadi pusat kawalan British di Asia. India, waktu zaman penjajahan dulu, pusat kawalan British di timur adalah India. Sebab itulah, bukan British saja. Oleh kerana dia ada laluan Lautan Hindi itu di Goa, dia ni tempat akses kapal yang mudah untuk dibina pengkalang dan sebagainya. Penjajah dia banyak buat pengkalan bisnes dia untuk akut arah batu, untuk akut biji timah ke di kawasan. Batu British datang ataupun penjajah mari ke tempat kita ni atas nama syarikat India Timur, syarikat India Belanda. India ni merujuk kepada base syarikat tersebutlah di India tu. British lama dah. Sebelum dia masuk tanah Melayu ni, dia masuk India dulu, dah establish di India.
asalnya wilayah India hingga ke sempadan Afghanistan dan Myanmar. Hingga ke sempadan Afghanistan dan Myanmar. Ini tanah India. Hak dulu. Hak sebelum zaman penjajahan dulu. Bila sebut tanah India, tanah yang dikuasai oleh kaum India ini daripada sempadan Afghanistan. Daripada sempadan Afghanistan, maknanya Pakistan tu termasuk sekali, hinggalah dekat dengan Myanmar. Kat Myanmar tu, sepadang kawasan Arakan, Bangladesh. Dekat dengan Myanmar, kawasan penempatan kaum Rohingya tu. Itu keluasan India awal. Tapi perbalahan antara agama dan kaum menyebabkan British menganugerahkan kemerdekaan dengan memisahkan Pakistan daripada India. Perbalahan agama dan kaum ni adalah perbalahan yang dicipta oleh British sebenarnya. Dia sebab dia nak tawan tanah tu. Dia guna strategi pecah perintah. Dia buat mana-mana pun dia buat strategi yang sama. Dia tengok perbezaan-perbezaan yang ada di kawasan tersebut, dia gunakan. Orang Islam hidup harmoni dengan orang Hindu di kawasan tersebut. Mari orang India, mari orang British, dia nak suruh balah musim haji, dia sengaja pergi sembelih lembu, lepas kepala lembu dekat penduduk orang India. Marahlah orang India, orang Hindu. Sebab orang Hindu ni anggap lembu tu Tuhan dia. Dia tidak sembelih lembu, dia tak makan daging lembu. Daging kambing dia makan. Daging kurban dia makan, daging lembu dia makan sebab Tuhan dia. Jadi, British hak buat. Ini perangai macam Yahudi dululah zaman Aisyah perang dengan Sayyidina Ali. Yahudi ni juga jadi batu api. Tujuan dia nak memporak perandakan. Maka peranglah orang Islam dengan orang Hindu, tak ada keharmonian kaum, tidak ada keharmonian agama. Sehingga menyebabkan British kata orang Islam dengan orang Hindu ni tak boleh duduk sekali. Orang Islam dengan orang Hindu tak boleh duduk sekali, dia buat pelan pembahagian dua negara, two-stage solution. Orang Islam yang ramai diberi pilihan untuk berhijrah ke penempatan baru, dua penempatan, iaitulah di sebelah timur dan sebelah barat India. Dan diwujudkan negara baru, nama dia Pakistan. Asalnya tak ada negara Pakistan. Tapi lepas pada balah orang Islam dengan orang Hindu ni, British tubuhkan Pakistan. Tubuhkan Pakistan. Pakistan ni dia ada dua asal dia. Pakistan Timur, Pakistan Barat. Pakistan Timur, hak negara Pakistan ni lah. Hak negara Pakistan gini. Pakistan Barat, itu Pakistan Barat. Pakistan Timur, negara Bangladesh hari ni. Selepas pada Pakistan Timur dan Pakistan Barat, sebuah negara ni, perang pula antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat, sehingga Pakistan Timur ni terpaksa dibebaskan, lalu diwujudkan sebuah negara lagi, nama dia Bangladesh. Konflik Pakistan pula asalnya dibahagi kepada Timur dan Barat, namun berlaku konflik dalaman yang akhirnya membawa pembebasan Pakistan Timur daripada Barat, lalu membentuk negara Bangladesh tahun 1971. Ini sejarah lah yang kita nak faham asal negara Sutir, kemudian jadi Pakistan, kemudian jadi Bangladesh. India hari ini merupakan antara sekutu paling rapat US dan Israel. India hari inilah negara India moden. Menjadi negara dengan pembelian kelengkapan tentera Israel terbesar di dunia. Israel dia ada keluar senjata-senjata dia sendiri. Antara pelanggan utama Israel adalah India. Tentera dia besar. Sebab rakyat dia pun ramai. Jadi Israel ni walaupun kecil, kaya raya, sebab India jadi pelanggan utama dia. Market dia besar. Israel juga merupakan pembekal pertahanan kedua terbesar kepada India. Jadi Israel sendiri, dia ni selain daripada US nombor 1, Israel nombor 2 kepada India yang membekalkan kelengkapan. Dari sudut perdagangan, India adalah negara ke-10 terbesar bagi Israel. Dari sudut perdagangan, bisnes lah, bukan bisnes
atau ketenteraan, ini bisnes biasalah, global economy, maka India ni negara nombor 10 yang menjadi rakan dagang terbesar Israel, nombor 10. Yang paling penting, India telah membenarkan negara dia menjadi tempat ujian senjata Israel. Itu antara peranan besar India di peringkat global. Benda yang sangat memberi kesan kepada dunia global adalah persetujuan India untuk menjadikan tanah dan laut dia sebagai tempat untuk uji nuklear bagi teknologi Israel. Israel dah ada nuklear, tapi di tanah tak cukup. Tanah dia pun sekarang duk berebut dengan orang-orang Palestin. Jadi perlu akan kongsi untuk dia ni uji teknologi tenteraan dia. Maka hak paling rapat, hak paling baik dengan India, hak paling baik dengan Israel, tak ada lain India. Kalau pergi ke India jangan pelik. Kalau kita nampak banyak bendera Israel, banyak merchandise, cendera hati, cendera mata yang tulis I love Israel. Mereka memang betul-betul nak khabar kepada Israel, mereka sekutu paling rapat. Sebab orang India ni dalam waktu yang sama, negara India ni ada permusuhan yang sangat kuat dengan orang Islam. Mana-mana orang-orang politik nak jadi pemimpin utama India, dia kena bawa agenda benci orang Islam. Dia kena bawa agenda nak memerangi orang Islam. Ini Perdana Menteri India yang terbaru ni jaga-jaga. Dia ni memang anggota sebuah pertubuhan ekstremis India yang sangat memusuhi orang Islam. Jadi dia nak sangatlah hak brutal-brutal macam Israel ni untuk jadi rakan kongsi. Orang Israel pun berakhir ke orang Islam. Jadi sama dua. Pakistan pula antara negara umat Islam yang memiliki tenaga nuklear dengan kerjasama China dan Jepun selain US sendiri. Ini cerita Pakistan. Beza macam kita sebut tadilah. Waktu penubuhan Pakistan ni, orang-orang British suruh orang Islam pindah duduk di Pakistan. Sama di Pakistan Timur atau Pakistan Barat. Supaya hak duduk di tanah tengah-tengah tu, India tu orang-orang Hindu belaka. Tapi tak berlaku orang Islam terlalu ramai. Padat sangat kalau isi di India saja, di Pakistan saja. Jadi adalah sebilangan hak pergi berpindah kawasan tersebut, tapi masih ada lagi orang-orang Islam yang kekal tidak berpindah daripada India. Jadi bila Pakistan ni ramai orang Islam, boleh kata hampir 100% lah kepadatan penduduk dia adalah orang Islam. Dia ni juga ada tenaga nuklear. Tenaga nuklear kerjasama China dan Jepun selain USD. Dia ni agak teka belakang dari sudut teknologi. Tapi dia ada kerjasama teknologi dengan negara-negara maju, China, Jepun, US untuk membangunkan. Sebelum ni Pakistan menerima banyak bantuan dana daripada Amerika dan hubungan antara kedua negara ini baik sehingga zaman Presiden Barack Obama. Namun baru-baru ini hubungan antara kedua negara ini mula renggang setelah Donald Trump seolah-olah sengaja mencari salah Pakistan apabila negara tersebut menolak hasrat US melalui undian berkenaan status Baitul Maqdis di PBB. Tak tahu sebab apa. Kalau ikut orang yang menolak resolusi ataupun usul daripada Amerika untuk mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai hak milik Israel, negara-negara kalau silap Switzerland pun tolak dan negara-negara lain. Tapi Amerika tak marah lah, ini marah Pakistan. Ini marah Pakistan, kata Pakistan tak kena jasa, Pakistan ni banyak kita beri duit lah apa sebagainya. Sedangkan negara-negara tolak banyak lagi negara-negara sekutu US juga. Tapi dia fokus kepada Pakistan, cari pasal dengan Pakistan. Di hubungan antara Pakistan dengan US pada bermula zaman Donald Trump ni sudah mula renggang.
Kenyataan terbaru Presiden US dilihat sengaja menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara dua negara ini sehingga tahap mempertikaikan kembali status nuklear negara berkenaan. Pertikailah. Dan yang terbaru di Pakistan ni, Presiden dia pun digulingkan. Imran Khan tu, dari Adi dah. Baru lagi. Negara Pakistan ni sejak pada dia merdeka, tidak ada seorang pun di kalangan Presiden atau Perdana Menteri dia yang berjaya menamatkan tempoh satu penggal pemerintahan secara demokratik. Ada lagi, hak boleh ngatoh. Daripada pilihan raya, siapa pilihan raya pula? Akan berlaku sama ada mati, digulingkan, berlaku rampasan kuasa apa sebagainya lah. Begitu kalau sejarah, tak kira lah. Zaman Benazir Bhutto, zaman Pervez Musharraf, apa banyak. Mungkin yang paling lama kita tengok zaman dinasti Pervez Musharraf lah. Itu paling lama mungkin. Tapi tu sejarah dia memang bergolok. Pakistan tak pernah tu. Zaman hak paling Islamik sikit zaman Muhammad Ali Jinnah. Kalau masih ingat Allah. Perang Dunia Ketiga seringkali dikaitkan dengan perang nuklear. Hadis-hadis Nabi SAW turut menunjukkan perkara serupa tentang Malhamah Kubra. Bila kita sebut India, kita cerita tentang Pakistan, kita tak dapat lari daripada menceritakan berkenaan kuasa nuklear. Sebab dua-dua ni dia ada kuasa nuklear. Dan dua-dua ni, kalau dalam bab perang, dia ni sempadan yang sangat bermusuh. Tak ada lah sempadan yang paling bermusuh. Walaupun dua rumpun yang sama. Dia ni pada rumpun sama je. Orang Pakistan, orang India ni. Orang sama je. Macam kita dengan Indonesia lah. Tapi permusuhan tak ada lah. Hak paling bermusuh kalau atas muka bumi ni daripada rumpun yang sama melainkan India dengan Pakistan. Di siap ada upacara tutup sepadan. Baris tentera India dengan tentera Pakistan. Masing-masing tunjuk muka bengi. Masing-masing acu senjata ke arah masing-masing. Nak tutup sepadan je pun bukan perang lagi. Dia ada upacara dia. Nak kabur je peti. Kalau tuan-tuan ada banyak orang buat dokumentari ataupun filem-filem yang mengkritik permusuhan antara dua negara ni. Ada satu filem Salman Khan berlakon bernama dah tu. Ada bagus dia buat kritik sosial berkenaan dengan hubungan antara dua negara ni. Tapi kena tapi filem ni kita dah ajar sangat untuk tengok. Sebab kadang-kadang tu dimasuk anasir-anasir liberalisme, anasir-anasir feminisme, anasir-anasir yang tak bagus. Tapi kalau kita nak faham sedikit sebanyak sejarah, yang mudah lah. Mungkin kalau baca buku tak erti nak faham. Tak nampak gambaran, melalui kesenian kita boleh untuk adapt. Baik. Perang Dunia Ketiga seringkali dikaitkan dengan perang nuklear. Kalau kita sebut tadi tu, hadis-hadis Nabi turut menunjukkan perkara serupa dengan Malhamah Kubra. Antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, lam yara mislaha hatta inna at-ta'ira la yamurru bi jinabatihim fama yakhlifuna hatta yakhirru mayyita. Kamu tidak akan melihat kedahsyatan perang sedemikian sehingga burung yang terbang melintasi medan perang tersebut akan jatuh mati. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi cerita perang Malhamah ni, dia seolah-olah macam perang nuklear. Kalau gambar orang duk cerita, perang nuklear dia akan menyebabkan radiasi. Walaupun letupan tu berlaku, letupan tu besar dah. Satu kecil je, atom nuklear tu boleh menyebabkan letupan berpuluh kali ganda lebih besar daripada mana-mana senjata yang ada hari ni. Tapi pada waktu yang sama, selain daripada letupan, dia juga melepaskan bahan-bahan radioaktif, bahan-bahan radiasi yang amat buruk kesannya kepada manusia. Amat buruk kesan, boleh mati, boleh sesak nafas, boleh rosak organ. Nabi gambarkan perang Malhamah ni lebih kurang serupa. Dia kata
perang tu kita tak pernah tengok sebelum ni. Dia kata, sebab waktu tu kalau ada burung yang melintah kawasan medan perang, akan jatuh, mati. Mungkin kesan radiasi kalau kita nak banding dengan perang nuklear lah. Lalu kita nak banding. Nabi tak sebut pun nuklear. Cuma kita boleh nampak begitu. Gambaran yang dinyatakan mengenai malhamah sangat dahsyat. Seolah-olah kawasan perang tersebut tercemar sehingga menyebabkan burung yang sedang terbang boleh gugur mati. Pencemaran boleh berlaku akibat radiasi dari senjata nuklear. Akibat radiasi nuklear sangat dahsyat kepada organisma di muka bumi, tidak kira manusia, binatang, hatta tumbuhan sekalipun. Radiasi nuklear turut dikaitkan oleh sebahagian ulama sebagai ad-dukhan. Ada ulama contemporary, kalau kita baca kitab-kitab yang berkait dengan akhir zaman, dia juga menghuraikan fenomena ad-dukhan yang disebut asap, yang disebut Nabi dalam Al-Quran juga hadis. Ada Al-Quran sebut surah ad-dukhan, kan? Ada surah ad-dukhan, cerita tentang dukhan, kemudian dihuraikan juga dalam hadis Nabi, antaranya hadis Nabi SAW, badiru bil a'mali sittah, tulu'u syamsi min maghribiha, awid dukhan, awid dajjal, awid dabah, awid khasata ahadikum, aw amril amah. Nabi kata, bersegeralah kamu melakukan amal sebelum tiba 6 perkara. Yang pertama, matahari muncul dari arah timur. Ad-dukhan, asap. Dajjal, dabah, binatang yang melata. Awi khasah, kematian setiap dari kamu. Awi amril amah, ataupun urusan awam, iaitulah kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi 6 perkara ni salah satu yang Nabi sebut adalah ad-dukhan. Ada ulama hurai lah, ad-dukhan ni dari sudut bahasa dia maknanya asap. Kenapa, apa yang bahaya asap-asap ni? Jadi bila nak dikaitkan dengan perkembangan semasa, asap yang sangat bahaya adalah asap daripada senjata nuklear. Sebagai negara nuklear dan negara umat Islam, pastinya Pakistan akan turut diheret ke kancah konflik serantau. India dijangka akan memainkan peranan penting sebagai anjing US bagi mengekang kemarahan Pakistan. Sementara perseteruan antara India dan Pakistan sehingga kini masih tidak berakhir. Dalam perkembangan lain, US kini sedang mendekati Korea Utara selepas perbincangan damai nuklear bersama Iran menemui jalan buntu. Ini cerita-cerita kuasa-kuasa nuklear lah. Iran, Korea, apa sebagainya. Sekiranya perang ini benar-benar meletus, maka Nabi SAW menggambarkan bahawa tentera Islam bakal memenanginya. Dan pemerintah India akan ditangkap sebelum mereka bertaubat dan diampunkan oleh Allah SWT. Selepas itu, tentera tersebut akan menyertai pasukan Al-Mahdi di Syam dan mendapati bahawa Nabi Isa telah pun turun bagi menghadapi Dajjal. Iaitu merujuk balik pada hadis yang kita sebutkan tadi. Maka itulah sedikit sebanyak apa yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian ini mampu memberikan kita sedikit sebanyak pencerahan tentang apakah mungkin yang akan berlaku dan memahami lagi bagaimanakah keadaan yang Nabi SAW sebutkan berlaku di akhir zaman. Ilmu ini adalah ilmu fardu kifayah, ilmu yang kalau tak tahu belaka pun tak apa, tapi yang penting kita tidak dikelirukan apabila tiba masa yang disebutkan akan berlaku ini. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah, apa yang kurang tu datang kelemahan di saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak kalau salah ada silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.